Okay, hi guys. We see again in new subtopic for the heat of precipitation. So heat of precipitation. Okay, here is so in this chapter, okay. Siapa yang buka mic? Tusha. Okay. So in this chapter, okay, kamu kalau nak tanya kamu buka mic kamu, okay? Okay. So in this chapter, the important thing is the definition and the calculation. Okay, the definition and the calculation. So first we go to the definition. Okay, what the heat of precipitation? Okay, when two aqueous solution are added together and a precipitate is formed, this reaction called precipitation reaction or double decomposition. Okay, this reaction used to prepare a insoluble salt. Okay, di mana bila kamu belajar insoluble salt tu, Syah? Syah? Form 4 je. Form 4, okay, good Tusha. Okay, for Form 4 kita dah belajar untuk insoluble salt, to preparation the insoluble salt. Okay, so ini adalah the next slide is the most important. Okay, why I said most important? Because every year in your SPM, we akan selalu akan tanya the definition of the heat. Okay, the heat of precipitation is the heat change. Heat change, mesti tahu, mesti ada perkataan heat change when 1 mole of a precipitate, maksudnya 1 mole precipitate is formed, yang akan terbentuk from their ions in aqueous solution. Okay, actually in this chapter we must do the experiment. So nanti bila naik sekolah kita akan buat eksperimen, jangan risau. Okay, this is the example for the experiment when 25 centimeter cube of silver nitrate are added with the 25 centimeter cube of 0.5 mole of sodium chloride. So sodium chloride add with the silver nitrate, so the product form, the insoluble salt yang akan form akan membentuk precipitate. Betul tak, Nabil? Nabil? Betul juga. Betul. Okay, good. Okay, so 1 mole of the precipitate here is a silver chloride. Betul. Okay, silver chloride. Na nitrate, sodium nitrate is the soluble. Okay, be soluble kita tak kira, kita nak insoluble. So the precipitate here name is silver chloride. So this is the energy level diagram. Okay, energy level diagram you must to draw. Dalam soalan untuk termo mesti dia akan tanya kamu untuk melukis, drawing the energy level. So the energy level here, the reactant is a ion involved. So silver ion plus chloride ion akan dapat silver chloride. Boleh tak kalau kamu nak buatkan dia punya equation yang full di dalam energy level diagram? Rishi? Boleh ke? Boleh. So, boleh bagi kat saya tak reactant untuk this reaction? Ag plus Cl negative minus Cl minus equals to AgCl. AgCl. I want bukan equals to arrow cikgu. So I want the full equation. Full equation. This is we call ionic equation. I want the full equation, chemical equation for this reaction. Can you give me? Teacher. Tusha, boleh tolong? AgNO3 plus NaCl. Okay, good. So the product is Rishi, product is AgCl2 AgCl2 plus mana datang Cl2? chloride cikgu, Cl2. Bukan kan AgCl plus NaNO3. Good. Okay, AgCl plus NaNO3. Okay, Nabil, faham tak mana dapat AgCl? Faham je. Faham. Okay, Amar? Cikgu mana letak NO3 tu? NaNO3 mana nak letak? Okay. Tak. Mana yang NaNO3?
Okay, mana NaNO3? Okay, dalam equation ini kita tak letak NaNO3 sebab dia soluble. Okay. Sekarang kita nak precipitate. AgCl is a insoluble salt form. AgCl adalah salt yang insoluble, yang terbentuk. So, kita akan letak AgCl sahaja. Tapi, sebab itu saya tanya kamu, boleh tak full chemical equation kita letak dalam ini? Dalam energy level diagram, boleh ke tidak? Nabil? Boleh. Boleh. So, boleh ya. Okay, untuk energy level diagram, so kalau kamu nak letak ionic equation boleh. Kamu nak letak fully equation boleh. Contoh, AgNO3, so dekat sini AgNO3 plus NaCl akan dapat AgCl plus NaNO3. So, pun akan diterima. Okay, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak buat begini, the ionic equation kena betul lah. So, ionic equation, you know that the silver chloride is a precipitation form. Okay, AgCl is the precipitation form. So, di sini sebab itu kita tulis kat dia AgCl. Okay, setakat ni faham ke tidak? Faham je. Okay, faham. Siapa yang tak faham bagi tahu. Okay, kemudian dalam energy level diagram pun yang saya dah ajar semalam, okay, yang mana kamu kena letak delta H. Okay, delta H here, the delta H di sini, dia punya simbol sini negatif ke, dia positif ke, kena betul dengan unit. Dan ada perkataan energy, ada arrow kat sini. Ini adalah penting. Di sini je kamu dah dapat 2 markah. Okay, untuk lukisan sahaja. So, kita pergi. Sebab itu saya kata pentingnya kamu mengetahui dia punya definition dekat sini. So, the heat precipitation is the heat change when 1 mole of precipitate. So, what the precipitate form here? That is a AgCl. Kenapa kita tak ambil NaNO3 kat sini? Sebab NaNO3 is a soluble salt. So, silver chloride is a insoluble. Okay, kamu pelik lah, pernah masa tiba-tiba macam nak tiba-tiba rasa pening. Kenapa pula ada soluble, insoluble? Okay, ini adalah pengetahuan kamu semasa bab tingkatan 4. So, kalau kamu tak ingat mana bab yang, mana garam yang soluble, insoluble, so di sini ada masalah sikit lah. So, nanti apa-apa pun kamu akan buat revision lagi semula. Okay, this is example in your textbook. Actually, saya copy kat dalam ni. So, in experiment, okay, siapa yang ada buku teks, boleh kamu tengok kepada dia punya example 4.1. Okay, nampak example 4.1. Okay, in experiment, 50 cm cube of 1 mole DM cube HCl is added to 50 cm cube of 1 mole AgNO3 solution. So, the reactant mixture is stirred and the highest temperature obtained is recorded. So, nanti dalam soalan, apa-apa soalan, dia mesti akan bagi the volume and the molarity. Dan initial temperature for the both solution. Okay, and the highest temperature bila kamu mixkan dia. Dan soalan dia, calculate the heat precipitation. So, the specific heat capacity C 4.2 joule per gram per Celsius. Okay, the density here is 1 gram. Specific heat capacity ni adalah simbol untuk C. H equal to MC theta. Okay, MC theta. Okay, so kita pergi kepada yang pertama. Okay, pertama ya. So, kamu kena faham one by one, step by step. Okay, first. Sekarang ni soalan ni dia nak HCl solution is added with the silver nitrate. So, you know the precipitate form is silver chloride. Okay, so calculate first the number of mole precipitate form. So, you know the precipitate form is what, Nabil? The precipitate form apa namanya tadi? AgCl. Good. AgCl. So, AgCl tadi terdiri daripada ion Ag plus dengan Cl minus. Betul. So, Ag plus di sini, the number of mole Ag plus, kamu ambil solution yang dia bagi tadi, AgNO3. Okay, here. So, you got AgNO3, dia bagi isi padu dengan molarity. So, from the volume and molarity, how can you find the number of mole? Nabil? NV over 1000. N equal to MV over 1000.
1000. Good. 1000. Okay, good, pandai. So 1 molar times with the molar volume, so you got the number of mole. Okay, Mole. betul. So di sini adalah untuk silver punya ion, number of mole of silver. So you faham ya? So the number of mole of chloride. So kamu tengok chloride, apa chloride yang dia bagi solution apa? Daripada mana dapat chloride ion? Daripada solution apa? HCl. HCl. Good. So HCl here you have a molar and you have a volume. So sama juga, apa formula dia, Nabil? Apa ni? N equal MV Oh, over 1000. Okay, good. MV over 1000. So MV over 1000. So you got the number of mole for the silver ion and chloride ion is same, 0.05 mole. Yang ini pun chloride pun 0.05 mole. Dan kamu buatkan dia punya ionic equation. Okay, sehingga kini adakah kamu faham, Tusha? Faham, teacher. Okay. Then kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, kita pergi kepada slide. Okay, slide yang ini. Okay, dah kira number of mole. The second step, kamu mesti ikut step by step. Okay, step yang seterusnya adalah calculate the heat given out. Okay, heat given out. So heat given out di sini bagaimana nak kira? Okay, dia punya pengiraan adalah MC theta. MC theta. So mana kamu nak dapat M, mana kamu nak dapat C, mana kamu nak dapat theta. So M here, okay, M here is from the number of the total volume of the mixture. So the silver nitrate here, you use the volume is 50. So hydrochloric acid also 50. So the volume is 100 cm cube. So 100 cm cube, to find the mass M. M tu mass, C tu nombor haba dia, theta adalah different of the temperature. Okay, different of the temperature. Okay, M here, so you got the volume. So the volume for the solution you convert to the mass. So volume time with the density. Soalan tadi dia akan bagi density. So density for the solution is 1 gram over centimeter cube. So 100 cm cube time with the 1 gram per cm cube, you akan dapat 100 gram. So dah kira M dah dapat. C pun kamu dah dapat daripada soalan 4.2. So here you want to get the theta. Nak apa formula ni? Tak ada. Okay, theta. Macam mana lambang theta dia tu, Syah? Insert formula, equation, symbol. Which one is theta? Macam O. Macam O. Oh, macam ada. Okay, tak ada lah pula kat sini. Ada. Okay, tak apalah. So kamu tahu kan simbol theta kan? Nanti saya cari lah. Okay, so theta. Okay, lambang theta kamu boleh tengok buku teks. Buku teks mana theta. Okay, di sini, so lambang ni adalah theta. So you got the question give you the highest temperature and the lowest temperature. So the highest you minuskan dengan the lowest, lower final temperature, minus with the highest temperature. Okay, tapi sebelum tu sebenarnya untuk average untuk initial ni dulu, macam mana kamu nak cari? Sebabnya soalan tadi dia bagi initial ni 2 solution. So kamu tambahkan, maksudnya kamu carikan average ataupun purata untuk HCl dengan silver nitrate. Okay, silver nitrate. Tak apa, kita pergi slow-slow, jangan risau. Okay, silver nitrate. So 28 plus 29 divide with the 2. So this is the average for the initial temperature. So the highest temperature or the final temperature we minus with the initial temperature, you got the 7 Celsius. So H equal to MC theta. So the heat given out, H is 2940 joule. So therefore the heat given out during the experiment is 2940 joule. Okay, setakat ini adakah kamu faham, Nabil? Faham cikgu? Faham ya? Okay, so sekarang ni kamu dah faham bahawa macam mana nak cara. Adakah ini final jawapan dia?
Untuk heat precipitate, adakah ini jawapan dia? Dah dapat jawapan ke ini ke ataupun ada lagi jawapan lain? Nabil? Ini final ke? Jawapan final ke? Ada lagi. Ada lagi. Kenapa ada lagi? Sebab ikut kepada definition dia tu. Okay, Tusha. Okay, ikut kepada definition dia. So, heat precipitate is the heat change when 1 mole of the precipitate is formed. So, 1 mole, so that's mean, sebab itu kita nak cari, calculate the heat of precipitation. So, yang kamu kira 2940 for the 0.05 mole. So, that's mean 0.05 mole silver chloride produce 2940. Okay, so we want to calculate 1 mole of silver chloride. Yang kamu kira tadi, heat given out tadi, heat given out ini adalah untuk 0.05 mole. 0.05 mole. So we want to calculate for the 1 mole of silver chloride produced. So 0.05 mole silver chloride produce 2940. So therefore, if 1 mole of silver chloride, so how about the heat given out? So 2940 times with the 1 divide with the number of moles, so you got 58.8 kilojoule. So ini adalah final ke? Belum lagi, sebab dia kamu kena tulis heat precipitation, kena ada tulisan ni, dia punya ni theta H sama dengan negatif. Macam mana kamu nak tahu dia negatif ke tidak? So, bagaimana ikut kepada soalan. Bila soalan the highest temperature is highest than the initial temperature, so the sign here is a negative. So, the unit here sangat-sangat penting. Contoh, kamu punya ni, kamu tulis yang ini sahaja. Kamu tak tulis ini. Kamu dah confident kamu menjawapan yang ini. So, tetap salah. Ingat ya, salah. Sebab apa? Pertama, kamu punya tanda negatif ke positif tiada. Yang kedua, kamu punya unit salah. Kenapa kita kira kilojoule per mole? Sebab kamu kira untuk 1 mole silver chloride sahaja. Okey. Setakat itu, adakah kamu faham? Ya, cikgu, yang dapat negatif tu macam mana? Negatif tu kamu dapat daripada kamu tengok soalan. Okey, kamu nak tentukan dia exothermic ke endothermic, Nabil? Mana kamu dah tahu? So, kalau saya dah ajar tadi kan hari tu, exothermic maksudnya dia punya temperature yang final tu mesti tinggi daripada dia punya initial. So, di sini ikut kepada soalan, the highest temperature ataupun final temperature mixture tu lebih tinggi berbanding dengan dia punya initial. Betul? So, the heat is given out. Heat is given out, so that means that is exothermic ke endothermic? Exothermic. Good, exothermic. So, bila ada exothermic, so dia punya tanda pun jadi negatif dekat sini. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ini? Okey. Okey ke? Okey ke? Okey. Oh. Okey, cikgu. Okey. Rishi, kenapa senyap je? Ada cikgu. Ada. Jangan tidur. Tahulah petang-petang ni penat, ngantuk, nak tidur. Dah tidur. Tadi sudah tidur. So, tadi dah tidur. Bagus. So, nanti dalam SPM dia akan tanya begini. So, satu lagi soalan nanti dia akan tanya markah yang seterusnya adalah untuk energy level diagram. Yang pertama, kita kalau kamu dah selalu banyak kamu dah buat soalan, kamu dah boleh baca. Oh, soalan thermochemistry mesti ada yang pertama definition. Yang kedua dia mesti akan tanya kamu punya equation. Yang ketiga mesti dia akan kira untuk kamu kira heat of precipitation. Yang keempat mesti dia akan tanya kamu and how to draw the energy level diagram. Rishi, okay? Okey cikgu. Okey. So keempat-empat point ni semuanya adalah berjumlah selalunya kalau soalan structure adalah soalan nombor 5 ataupun nombor 4. Nombor 5 ataupun nombor 6 yang berjumlah 11 markah. So kat sini kalau kamu lebih banyak soalan kamu buat, lebih banyak kamu akan dapat baca pattern soalan. Itu penting. Itu penting. Okey. Okey,
Okay, offkan mic. Okay, kita akan pergi kepada example 4.2. Okay, tadi kita nak kira heat of precipitation. Okay, soalan yang seterusnya adalah dalam buku teks ya, example 4.2. Okay, dalam soalan ini, the thermochemical equation, dia bagi equation, dia dah bagi delta H. So, maksudnya dia bagi precipitation dekat sini, delta H dia adalah positif 12.6 kilojoule per mole. So, that means this is exothermic ke endothermic, Nabil? Endothermic. Endothermic. Okay, good. This is the endothermic. So, endothermic dekat sini. So, this is the ionic equation. So, that means the precipitate form is calcium carbonate. Okay, the precipitate form is calcium carbonate. So, dia bagi 100 cm3 of 1 molar calcium chloride is added to the 100 cm3 of 1 mole sodium carbonate. Okay, so what is the temperature change? So, dia nak apa? Dia nak theta. Dia nak yang bahagian dekat sini. Dia nak bahagian yang kat sini. Dia nak ini. Dia nak theta. So, sebelum itu, step yang pertama. Okay, step yang pertama, kamu pergi kirakan dulu the number of mole calcium, the number of mole of carbonate. Okay, so from the equation, can you get the number of mole, Amar? Apa itu? Boleh tak daripada soalan ni, boleh tak kamu dapat dia punya number of mole? Boleh? Boleh. Pandai. Okay, so calcium punya ion. So, kamu nak kira apa formula untuk calcium punya ion? Dia dah bagi volume dengan molar. So, formula dia apa? N equals to MV over 1000. Okay. So, di sini adalah N equal to MV over 1000. Okay. So, the number of mole for the calcium here, you got 0.1. So, same also for the carbonate. Betul tak, Amar? Betul. Betul. So, gunakan formula itu juga. So, kamu akan dapat the number of mole. Saya nak tanya dekat kamu. Tusha? Chu. Okay, if the question is the number of mole for the calcium dengan anion dengan cation ini berbeza. Contohnya lah, saya bagi contoh lah. Dekat sini dia dapat 0.1. Contoh 0.1. Dekat sini 0.05. So, mana satu mole yang kamu nak ambil? Tidak besar. 0.1 teacher. 0.1. Kenapa? Kenapa Cikgu, sebab dia punya mole tu tinggi Tinggi. Salah. Tusha? Don't know teacher. Don't know. Okay. So, I give you no. Okay. So, kamu pilih number of mole yang paling rendah. Kenapa kita ambil yang paling rendah? Sebab kesemua ion yang bertindak balas. Ion yang bertindak balas fully react. Kita ambil yang paling rendah. Kalau satu 0.1, satu lagi 0.5, maksudnya 0.1 dah lebih. Maksudnya 0.05 yang selebihnya tu tak bertindak balas sesama mereka. So 0.05 yang sebelum itu dia sudah bertindak balas. Sebab itu kita ambil yang paling rendah. Faham tak Tusha? Faham you. So kita ambil yang paling rendah 0.05 mole. Okay, itu contoh je. Okay, tapi tak apa. Soalan ni dia bagi nombor. Sebab nanti bila kamu buat effective practice nanti akan ada number of mole dia yang berbeza. So, saya bagi tahu awal lah. So here the base on the ionic equation you got. So this 1 mole, so you got 1 mole here. So 1 mole of calcium react with 1 mole of carbonate. So semua 1 mole tak ada masalah. So the delta H here is positive 12.6 kilojoule per mole. Okay, so this is for the 1 mole. This is equal with the 1 mole. Betul tak? Kenapa kita kata is equal to 1 mole? Tusha? Apa you? Why the heat precipitate here is equal to 1 mole?
heat of change of 1 mole of precipitate form. Yes, so dalam definition, sebab tu saya kata pentingnya definition. Okay, the heat precipitate here is the equal to 1 mole. Tapi kita nak dapatkan dia punya 0.1 mole. So, bagaimana? So, this mean 1 mole of calcium carbonate is absorbed 12.6. Dia kata absorb ya. Absorb, that mean that is a endothermic lah. Therefore, 0.1 mole of calcium carbonate is precipitate. The heat absorb. Okay, so 12.6 kilojoule times with the 0.1 divide with the 1 mole, so you got 1260 joule. So this is the H. Okay, this is the H. This is the H. So maksudnya H dah dapat, M C theta. So sekarang kita nak theta dia. So di sini siapa yang tak faham? Amar? Nabil? Faham cikgu? Faham So maksudnya 1 mole is equal to 12.6. If 0.1 mole, so kamu buat ratio lah. So kamu akan dapat 1216 joule. So the heat change here, H equal to 1260 joule. Okay. So now masukkan je dalam equation M dapat dah, C dah dapat, kamu hanya nak cari theta sahaja. So M kamu dapat di mana? So M kamu akan dapat daripada the volume of the solution. Kamu akan tambahkan dia, kamu time with the density. So you got 200 gram. So the heat change is equal, H equal to 1216 yang kamu dapat daripada mana? Daripada atas. Okay, daripada atas. So M dapat, C dapat, theta tak dapat, so dapat ini. So theta equal bawa ini semua ke sana. So kamu akan dapat 1.5 Celsius. Di sini, faham ke tidak? Faham cikgu? Faham. Okay, so SPM dia akan tanya dua jenis pattern soalan ini saja. Okay, kamu dapat baca. Okay, yang pertama mungkin dia akan tanya mengenai delta H ataupun heat of precipitation. Yang kedua mungkin dia akan tanya the theta, dia punya temperature change. Mungkin dia akan tanya temperature change. Dua bentuk ini sahaja. Dia pusing-pusing sama juga. Samalah juga dengan sama ada kamu akan masuk nanti heat of displacement, heat of displacement, neutralization, combustion. Keempat-empat ni pengiraannya adalah semua hampir sama seperti ini. Semua sama. Sebab itu saya kata pelajar mesti akan skor untuk bab termo. Kenapa saya kata mesti akan skor? Sebab soalan pattern jenis yang sama. Yang pertama, saya ulang lagi sekali, definition mesti hafal. Yang kedua, calculation. Yang ketiga, how to draw the energy level diagram. So benda itu semua dia akan pusing-pusing benda yang sama. Cuma sedikit perbezaan nanti pada heat of combustion, tapi beza dia tak ada banyak. Tak ada banyak. Nanti kita akan tengok one by one. Okay, so can you try for the problem solving learning task 4.4? Learning task 4.4 for the number 1. Okay, number 1 and number 2. Okay, number 1 ni tolong buat sekarang boleh? Boleh. Ada masalah tanya dengan saya. So, buat dalam buku latihan kecil. Buat soalan je. Buat soalan, buat jawapan je, tak payah nak buat soalan. Okay. Yang pertama, calculate the heat precipitate. Kirakan. Okay, saya bagi masa 5 minit untuk buat.